Assalamualaikum, anda bersama saya Cik Razali dalam rancangan The Streets. Oh, cantik kan tempat ni kan? Ni nama dia Plaza di Kolon, salah satu mercu tanda ikonik tempat ni. Cuaca dia pun sejuk, tu yang nampak mendung semacam je. Tapi best, boleh pakai jaket. Teruskan bersama saya dalam rancangan The Streets, sama-sama kita terokai Bandar Metropolitan Barcelona, Spanyol. Diasaskan sebagai sebuah kota lama Rom, Barcelona merupakan bandar kedua terbesar di Spanyol di sebelah pantai timur laut Mediterranean dengan populasinya yang hampir mencecah 2 juta penduduk. Pusat kosmopolitan utama di wilayah Catalonia ni memang sinonim dengan keunikan seni binanya yang avant-garde dan suasana jalanan yang memang happening. Sistem perbandarannya memang unik dengan jalannya yang lurus dan blok-blok bangunan yang dibina rapat. Oh, ni kat celah lorong mana pula ni kan? Inilah dia sebenarnya bab-bab yang menarik bila kita mengembara. So, kalau kita rajin masuk, rajin explore, kita akan jumpa banyak tempat-tempat yang tersembunyi. Macam ni, Fat Tire Bike Tours. Menarik ke kan kalau kita pusing-pusing bandar Barcelona naik basikal? Kan? Hey man, how are you? Hello. Yeah. Welcome. So, yes, thank you. I'm interested in getting a bike tour. So, well, you've come to the right place. Kedai yang agak tersorok ni dulunya sebuah gudang. Ini yang menjadi tumpuan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota ni secara lebih intim. Anyone just come in and rent a bike and just ride off? No, we just do tours here, so we don't actually rent bikes. Come over here, get the bike, set out. It's around 4 hours. How much would it cost for a city tour? For a city tour, 24 euros, and then there's a 19 euros for children, and for students, 22 euros. Okay, looks like we've got our bikes. Just have a little bell. Right. Yeah, we don't ring it too much, so you keep that on the down low. Yeah. Let's go. This way? Yep. Follow me. Cuaca nyaman di bulan Mac serendah 18 darjah Celsius memang sesuai lah untuk aktiviti macam ni. Kami memulakan perjalanan menuju ke lokasi pertama yang dianggap penting untuk menyelami sisi sejarah kota purba Barcelona. Here we are then, Plaza San Jaume. Plaza San Jaume. Yeah, it's the center of the city, being the political center of the city of Barcelona for the past 2,000 years. Wow. It's a long time back when the Romans. What about the population in Barcelona? Is it somewhere near 1.5 million or something? 1.8, close, 1.8? yeah, 1.8 million. Wow. That's Barcelona proper. We have these two big buildings over here. That one's El Palau de la Generalitat de Catalunya, the palace of the government of Catalonia. And that over there is the town hall. We noticed something, that there's flags. Loads of flags. You can maybe recognize the one in the middle. Yeah, it's a Spain. Yeah, Spanish flag, nice and easy. But there's another one to the left. It's the flag of Catalonia. Speak a different language. So when you say thank you say merci. Oh, really? Like merci in French. Oh, graduan sejarah rupanya dia ni. Padanlah macam perpustakaan bergerak. Energetik dan penuh informasi. Untunglah dapat seorang jurupandu macam Banja ni. Kami kemudiannya bergerak ke sebuah kawasan yang lebih kaya dengan nilai sejarahnya. Uyo. Cik tengok. Suasananya tak ubah macam dalam set filem Game of Thrones, kan? Alright, so this is the Plaza del Rey in Catalan, which means square of the king. The old palaces. This is the most fancy place back in the medieval time. And these places were abandoned. To walk inside then? I think we can sneak in, yeah. Ujar Banja, ruang di hadapan ni pun menarik untuk dilawati. Dapat juga tengok ruang taman dan halaman penuh bersejarah ni. Dari sini, saya dicadangkan ke sebuah dataran yang menjadi tumpuan orang ramai. Tengok bangunan ni. Okay, so this is the cathedral's in front of the Plaza de la Catedral. So, but this area, which is like the avenue of the cathedral, you'll always see activities happening here. So there'll be fairs, there'll be markets, musicians playing. On Sundays they do a local dance where they get in a circle and dance. So lots of activities will happen here. Memang happening lah sini.
Rugilah kalau dah sampai sini tak bergambar puas-puas. We're in the modernist part of the city. It's called the Palau de la Música Catalana, which means the Palace of Catalan Music, the auditorium in Barcelona. This building, not by Gaudi. By another guy, a guy called Lluís Domènech i Muntaner. He was actually the teacher of Gaudi, and he was the first big Catalan artist to start doing this modernist movement. I'm gonna go walk this side and check. You come to Barcelona and you see a building that has mosaics and weird lines. And in between you'll see a contrast of natural curvy lines, of flowers, of depiction of nature. And that's basically what modernism was. Tradisi dan seni muzik di bumi Sepanyol sememangnya kaya dengan pengaruh bermacam elemen, kesan kepelbagaian bangsa yang menghuninya. Kami berbasikal lebih 2 km jaraknya menuju ke lokasi ini yang tak kurang juga penting dalam sisi moden Barcelona. Wow, teruja gak lah tengok pintu gerbang sebesar ni. I know the name of this building. What is it? Arc de Triomphe. Oh, very Okay. good. Arc de Triomphe doesn't represent any triumph, just the symbolical entrance to a world fair, like an expo event that happened here back in 1888. Apart from that, we also have this buildings over here, which is the City of Justice. We'll head now down to the park. There's a bicycle lane through the trees. Okey, jom kita jalan lagi. Bagi yang dah berkeluarga, lokasi ini memang sesuai untuk aktiviti beriadah. This park is called the Parc de la Ciutadella, which means Park of the Citadel. There's now the zoo is towards the seaward side. There was botanical gardens, a pond, and of course, let's not forget the fountain. It's called La Cascada. There are lots of people coming here. It's pretty grandiose. Yeah, and I think it's a perfect place to end the bike tour. Yeah, exactly. Thank you so much, man. I It's hope, been a pleasure. It's been very knowledgeable. So if you guys come to Barcelona, check out the Fat Tire Bike Tour. Memang terbaik. Take care. The Streets minggu ini berkunjung ke bandar Barcelona, Sepanyol. Terletak 15 minit dari pusat bandar, saya menuju ke Bukit Carmel, di sebuah kawasan yang dirancang untuk dijadikan sebagai taman perumahan mewah di atas puncak bukit. Ramainya orang. Antara tempat yang mesti kita lawati dekat Barcelona ni ialah tempat ni, Park Güell. Dalam sehari jumlah pengunjung dia boleh mencecah 12,000 orang. Sebab apa? Tengoklah bangunan-bangunan kat sini yang macam gingerbread house ni. Sebab taman ni dicipta dan direka oleh salah seorang pereka ataupun arkitek Sepanyol yang terkemuka dan termasyhur, Antonio Gaudi. Nama Antonio Gaudi sememangnya sinonim dengan bandar ni. Beliau merupakan arkitek terkenal yang mempopularkan Barcelona di mata dunia dengan sentuhan kreatif kesan dari idea peliknya. Walaupun sudah berpuluh tahun terbengkalai, namun Taman Güell ni sangat mendapat perhatian masyarakat luar. Apa yang special sangat pasal tempat ni? Okey, kalau nak sampai ke sini, pastikan tiket sudah dibeli secara online. Mudah sikit lah. Nak beli kat sini pun boleh, tapi kena datang awal dan beratur. Panjanglah pula. Harga bermula dari 5 ke 7 euro. Hi, excuse me. Do you know how long did it take to build Park Güell? Yeah. The land was bought in 1895. They started building 1900, and the project was abandoned in 1914. Wow, you seem like you know a lot of history of this place. Well, maybe because I am the guide here. So memang kebetulan datang-datang ambil gambar dapat pula jumpa dengan kakak ni. Tell me a little bit about the history of Park Güell. The story of this park started because there was this gentleman, of course, called Güell, who was the person who commissioned Gaudi to build it for him. Who was Güell? Güell was a very important person 100 years ago. He was the owner of a textile factory, the first cement factory of the country. So that's why Gaudi also was able to use concrete in most of his work then. Also, he was the owner of a bank. Güell has got everything secured. He's got everything covered. Yeah. And these two houses? These two houses were part of the common areas of the park. Gaudi built the two houses. Okay. One was the house of the concierge, the other one the house of the administrator of the park. Satu benda yang betul-betul buat saya nak tanya, pasal tempat rehat kita ni. This bench, this bench looks very interesting. 110 meters and made ergonomic. This fits with your back, so maybe that's why you're so comfortable here. Yeah.
style of this kind of tiles. Yeah. It's what we call trencadís. Trencadís. Trencat means broken. Trencat, okay. It's made with broken tiles. Memang kreatif dan inovatif. Jimat bajet pun ya juga. So, okay, thank you very much. I'll just go around and take more pictures. Thank you so much, Rosa. Thank Gracias. you so much. Nice to meet you and have a nice time. Thank you, thank you. Thank you. Dalam satu sesi, seramai 400 pengunjung je yang dibenarkan masuk. Ini bagi mengelakkan kesesakan manusia membanjiri kawasan ni. Bukan jalan je boleh jam tau. Ni pula pun dibina oleh Gaudi juga. Dan semua batu-batu ni diambil daripada kawasan-kawasan sekitar ni je. Nampak ni, dia macam cicak yang berwarna-warni ni. Kalau kita pergi mana-mana kedai souvenir kat dalam Barcelona ni, mesti kita akan jumpa keychain lah, magnet lah. Inilah dia, the famous lizard of Park Güell. Dia adalah simbol perubahan, the symbol of change. Park Güell telah dibuka secara rasmi dan mendapat pengiktirafan UNESCO sebagai tapak warisan dunia pada 1984. Saya kembali ke bandar. Tak puas rasanya semalam berbasikal mengelilingi kota. Barcelona ni memang satu bandar yang sangat menarik kalau kita nak explore ataupun teroka dengan basikal. Basikal biasa kita dah cuba dah. Standard lah kan. Tapi ni kelainan dia. Electric bike. Macam mana pula ni? Yelah, banyak tempat menarik kita nak lawati kalau harap pada basikal biasa. Memang basah lencun lah dibuatnya. Walaupun rasa pelik sikit pada mulanya, tapi lama-lama barulah datang dia punya feel. Dan bila dah biasa, memang best dia punya bunyi tu. Seperti yang dirancang, petang ni saya akan dibawa mengelilingi kota dengan seorang lagi jurupandu yang baru saya kenali di Barcelona ni. Harap-harap dia ni pun okey lah. Here in the old port, Port Vell, surrounded by some of the old customs houses. Also the World Trade Center is right over here. Right. And just beyond where the W Hotel is, that's where the beach begins. Barceloneta Beach, very famous beach here. A lot of history in the maritime here. In fact, the Maritime Museum is just over beyond this building. Right. And we're specifically here because we get a great view of the hill, Montjuic. From up there, we'll be looking down at Mr. Columbus, seeing where we were. So okay, it shouldn't be that hard because of the bikes and the Exactly. Okay, so this is the starting point, so that's our end point. I'll just follow your lead. Cool, let's do it. Yep. Dickon, what is this majestic building right here? Well, this is the Museu d'Art Nacional de Catalunya, the National Art Museum of Catalonia. Wow. So it's got like 3 levels, like that's one level, this is like the second tier, and that's up there. Up there where we'll go shortly, that's the 3rd tier. And from there you can see right across to the other hill at the other side of the city. Okay, so which way do we head now? Up there? We'll go back around. Dickon, what a view. Yes, but in the last 100 years, this city has just spread out, expanded and absorbed other towns along the way. Where are you from originally? Are you Spanish? No? I'm from England originally. I came to Barcelona on a whim. Similar story to a lot of people. They come here and they just fall in love. Okay, so if you have to sum up Barcelona in one word, what would it be? Inspiring. Awesome word, man. Okay, so let's go. Duduk sekejap tadi, dapat jugalah kumpul tenaga sikit sebab kata Dickon, kita akan terus memanjat hingga ke puncak. Like you said, this is the perfect view of Barcelona. On your left, you've got the sea and the port. Yeah. The port, obviously, is one of the busiest ports on the Mediterranean. Right. Here in Barcelona. And then as we move around, we've got the airport just over here. But what we're looking at right here is the reason that the hill is called Montjuic. Kuburan Yahudi. Nampak macam bangunan apartmen je. Sebabnya dia tersorok kat sini sebab memang zaman dulu memang diorang ni tak diterima lah. So kalau nak tanam diorang pun tak boleh dilihat daripada mana-mana kat bandar tu sebab dia tanam dekat belakang bukit ni. Sebab nama bukit ni Bukit Yahudi, Montjuic. Terima kasih saya ucapkan buat Dickon yang bersungguh-sungguh memperlihatkan keindahan bandar ini. Walaupun ada lokasi lain yang dicadangkan, namun ini sajalah masa yang ada untuk hari ini. Hingga kita berjumpa lagi. Bandar Barcelona. Banyak tempat menarik untuk dikunjungi bergantung pada kecenderungan dan latar belakang kita lah. Bagi sesiapa yang meminati subjek rekaan dan seni bina yang lain daripada kebiasaan,
maka bandar ni memanglah wishlist yang patut anda senarai pendekkan. Lokasi pertama hari ini, saya berkunjung ke sebuah premis yang dulunya merupakan rumah kepunyaan keluarga Batlio, seorang tokoh dan hartawan terkenal di bandar ni. Hola. Hola, buen día. How are you? Fine, thank you. And as you can see, this house, the main characteristic is that there is no one line stripe. Wow. Because it was like the The trademark of Gaudi, right? Yeah. So if you want, we can go in and see like a little bit of the different spaces of the house. Yes, please. Thank you very Okay, much. let's go. Let's go. We are facing the big stairs, the main stairs, Right. and as you can see, there is the wall. As you said, is also curved. There is Yes. no one straight line. And one of the main goals of Gaudi was to try to get light from the outside in all of the different pieces of the house. If you see, they also remind us of a back of a tortoise, a turtle. Yeah. Wow, benda ni memang menarik kan. Bilik dia memang kosong je kan. Tapi kalau kita nak tengok keadaan rumah ni masa dulu, penuh dengan perabot semua. Ni. Dia ada dia punya guide ni. Visual dia memang virtual reality. Kita pusing, kita tengok macam mana keadaan rumah dulu. Nampak ada kapet kat sini. Tu ada meja kat sana. Nampak macam ada api lagi. Wow. Ruang makan utama dia. Oh, macam ni rupa dia. There was a problem, but your family, they couldn't fit into these walls because walls are also round. Right. So Gaudi had to redesign the furniture from zero. Tugas seorang arkitek bukannya mudah. Setiap permintaan daripada pelanggan perlu direalisasi tanpa kompromi. Dari tingkat bawah ke ruang yang paling atas dapat kita terokai. Apa pula istimewanya kat atas ni? Inilah keadaan dia dulu. Ini katanya tempat yang dia duduk santai-santai, duduk petang-petang minum teh ke apa kan. Tengok ni semua lorong asap dia kan. Di kat bawah ni semua ada mungkin daripada yang lain-lain bilik, tapi semua keluar dekat satu terobong ni juga. Well, this is the back of the dragon. She's made with the Trencaris technique, and he used to reuse them to make this kind of wall. So these are big pieces. Puas hatilah kalau dapat sebiji rumah macam ni kan. Dalam mimpi lah maksudnya tu. Well, Thank you so much. I hope you really enjoy the visit, and you go back and you can explain Casa Batlló is like one of the Gaudi masterpieces. It is. And thank you so much for your time, for bringing me around. Jadi kepada korang semua kalau sampai kat Barcelona, come and visit Casa Batlló. Memang berbaloi. So thank you so much. I'll see you again. Thank you. Bye. Dari pusat bandar, saya bergerak ke kawasan Montjuïc yang berada di puncak bukit bandar Barcelona. Sebagai seorang peminat sukan, tak sah rasanya kalau tak singgah ke premis utama sukan bertaraf antarabangsa yang pernah dianjurkan satu ketika dulu di sini. Inilah dia Estadio Olympic di Montjuïc. Dan inilah dia stadium dia yang paling besar kat sini. Lawan, ni baru kat luar dia. Jom, kita masuk dalam pula. Dah pun masuk kat dalam. Tadi kat luar, inilah dia suasana kat dalam Stadium Olympic di Montjuïc. Daripada ni je kita boleh tengok lagi sebenarnya orang-orang Sepanyol ni memang golongan yang memang minat sukan. Daripada sejarah dia zaman dulu, bullfighting dan matador, bola sepak Barcelona, jangan cakap lah kan. Jom kita pusing-pusing stadium tengok apa ada lagi. Wow, apa lagi? Alang-alang dah sampai sini, takkan tak nak try kot. Jom, ambil feel Olympic sikit tengok. Weh, best dia macam tak percaya je kan. Inilah dia track olahraga utama masa Olimpik dianjurkan di Sepanyol. Stadium ni dibina pada tahun 1927. Kemudian diubah suai pada tahun 1989 untuk dia punya Olimpik pada tahun 1992. Penat juga. Sebab dah lari 7 round tadi, saya nak cari air jap. Rehat dulu sebentar sebelum ke lokasi berikutnya. Bagi mereka yang berkesempatan ke Bandar Unik Barcelona, tak lengkap kunjungan anda kalau tidak ke sini. Susuk binaan mega yang nampak misteri ni memang betul-betul memanggil. Selamat datang ke Basilica de la Sagrada Familia. Bangunan ni ialah bangunan yang paling ikonik di Barcelona ni, yang dicipta oleh Antonio Gaudi. Dan walaupun bangunan ni mula dicipta pada tahun 1882,
sehingga hari ini masih lagi dalam pembinaan lebih daripada 100 tahunan. Dan kalau ikut perancangan dia, akan siap pada tahun 2026. Kita takkan nak tengok daripada luar je kan? Jom, kita masuk dalam pula. Untuk masuk melawat, tiket yang dikenakan bermula dari €11 dan ia dibuka setiap hari dari jam 9 pagi ke 7 malam. Tengok dari luar je dah rasa semacam kan? Dengan imejan pelbagai bentuk serta ukirannya yang halus, kesan dari perancangan yang teliti. Memang patutlah ambil masa yang panjang nak kasih siap. Baik, kita jangan buang masa. Jom kita tengok macam mana pula keadaannya dari dalam. Dikunjungi lebih 3 juta pengunjung setiap tahun, ia menjadi monumen paling dilawati di Sepanyol. Sesuailah dengan pengiktirafan yang diberikan oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Gaudi mula mengambil alih projek ini pada 1883 dengan mengaplikasi style rekaan dan kejuruteraan berteraskan alam semula jadi sebagai inspirasi. Berbeza persepsi bagi setiap mata yang memerhati. Gereja yang menggabung jalin sentuhan dari era Gotik ke modernisme ni sering menjadi kontroversi sejak awal pembinaannya. Oh, nampak tak? Dekat dalam ni salah satu benda yang unik. Kalau kita tengok keliling dia, dia ada banyak stain glass ataupun kaca-kaca berwarna macam ni. Kenapa dia warna oren sangat? Sebabnya matahari sedang terbenam kat belah sana. Kalau kita datang siang, matahari kat atas, kat belah ni pula warna biru. Arkitek dia pandai gunakan cahaya. Dipercayai, Antoni Gaudi juga dikebumikan di tingkat bawah tu. Selain tu, di bahagian luar sikit daripada ruang utamanya, terdapat sudut pameran tentang bagaimana proses belakang tabir dilaksanakan, yang cukup baik untuk kita fahami. Kita dapat inspirasi untuk buat dia punya kolom-kolom untuk bumbung dia. Dia pakai konsep ni. So, kalau dia buat macam ni, lagi banyak lampu boleh masuk daripada atas dia, daripada sisi dia apa semua. Semuanya terjawab di sini. Nyata, alam dan persekitaran diperhati secara terperinci untuk mengkaji sifat semula jadi yang boleh diadaptasi demi penambahbaikan sesuatu rekaan. Sebelum kita masuk Basilika ni, ada satu rumah pameran kat tepi tu. Dan inilah dia ambil konsep untuk buat bumbung dia. Dia ikut daripada daun. Kenapa? Sebab air takkan bertakung. Kalau dia hujan kat sini pun, air akan mengalir kat sini, mengalir sini. Memang cantik kan bangunan ni kan, luar, dalam. Dan sebenarnya baru saya tahu kenapa dia mengambil masa lebih daripada 100 tahun nak siap kan. Sebabnya bangunan ni dibina dengan menggunakan dana daripada derma orang ramai. Dan kita pun bukan apa, kita datang sini nak menikmati dan menghargai seni bina yang teragung ciptaan Antonio Gaudi. Okeylah, hasilnya cukup kat sini. Kita tengok tempat lain pula. Barcelona memang kota lama menarik, penuh cerita. Syarat dengan sejarah peribuminya yang mempesonakan, pasti bikin hati mereka yang berkunjung tertawan. Alhamdulillah, tamatlah sudah pengembaraan saya di Barcelona. Tetapi bukan di Sepanyol, sebab lepas ni saya akan pergi ke banyak lagi tempat-tempat yang menarik. Jadi kenalah menonton episod-episod yang akan datang. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Spain Tourism Board kerana membantu menjayakan rakaman kami di sini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang lain. Saya Cik Razali. Jangan jadi pelancong, jadilah pengembara. Assalamualaikum. Kita tengok tempat lain pula. Barcelona